apakah amalan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu sudah tentulah itulah yang diikuti dan yang dilakukan oleh para as-sahabat. Ada kalanya bertompang kepada tongkat kerana terlalu lama berdiri. Bayangkan daripada lepas isyak sampai subuh. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah ketika mana kita terus diberikan oleh Allah peluang untuk kita mendapatkan kesempatan untuk berada di bulan yang banyaknya rahmat, maghfirah, keampunan dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan ini agar kita benar-benar mengambil daripada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita meraih daripada rahmat Allah sehingga kita memperolehi ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita berpeluang untuk selamat dan sejahtera nanti di akhirat. Kalau sekiranya kita lihat pada hari ini, hari yang ke-19, dan malam ini adalah malam yang ke-20 daripada Ramadan. Bermakna, malam ini adalah malam permulaan bagi Nabi SAW dan para as-sahabah mula beretikaf di masjid. Kata pada malam ini adalah permulaan daripada malam yang ke-10 yang terakhir. Karena ini merupakan amalan rutin baginda Rasulullah pada setiap Ramadan. Dan diikuti oleh para as-sahabah, bahkan isteri-isteri baginda Rasulullah SAW mengatakan, setelah Nabi wafat pun kami isteri-isteri Nabi SAW juga beriktikaf 10 malam yang terakhir. Untuk menunjukkan besarnya fadilat daripada bersungguh-sungguh dan bermujahadah pada 10 yang terakhir. Dan itulah yang digambarkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW itu akan bersungguh-sungguh atau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Ramadan berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih, bahkan apabila masuk 10 yang terakhir lebih lagi bermujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah rentak Ramadan yang sepatutnya kita ikuti, yaitu semakin di penghujung semakin bermujahadah, semakin kepada pengakhiran semakin bersungguh-sungguh. Ini adalah rentak ibadat amal Nabi dan juga para as-sahabah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang dilakukan oleh para as-sahabah di dalam Ramadan? Mungkin itu yang kadang-kadang kita tertanya-tanya. Tidak dinafikan, sangat sedikit riwayat yang menceritakan perihal amalan para sahabah di dalam Ramadan. Bukan tak ada, ada, tapi tidak
terlalu banyak. Maka kenapa agaknya tidaklah diceritakan terlalu banyak dari amalan para sahabat di dalam Ramadan? Yang pertama, kerana apa yang pasti dilakukan oleh para sahabat adalah adalah mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu adalah pasti. Oleh kerana itu, riwayat banyak menceritakan apakah amalan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu sudah tentulah itulah yang diikuti dan yang dilakukan oleh para sahabat. Cuma ada beberapa riwayat tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat di dalam Ramadan yang lebih bertumpu kepada amal qiyamul lail ataupun menghidupkan malam Ramadan. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat adalah para sahabat ketika mana salat malam, yakni yang disebutkan salat malam ini termasuklah yang disebutkan at-tarawih yang kita lakukan ini, yakni bermula setelah salat Isya. Melakukan salat malam itu dengan membaca ratusan daripada ayat Al-Quran. Bimi'in disebutkan, dari rakaatnya dibaca ratusan rakaat, sehingga berakhirnya salat malam tersebut menurut riwayat adalah hampir pada waktu subuh. Bermakna kalau kita kata apa yang dilakukan oleh para sahabat di malam Ramadan, para sahabat menghabiskan malamnya itu, menghidupkan malamnya itu dengan melaksanakan salat yang diisi dalam salat itu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi ini amalan yang disebutkan, bahkan di riwayat itu mengatakan, dan kami yang berimamkan atau sebagai makmum ada kalanya bertompang kepada tongkat kerana terlalu lama berdiri pegang tongkat, sebab lama. Bayangkan daripada lepas Isyak sampai subuh, ya, ada rukuk, ada sujud, tapi setiap kali berdiri lama, sehingga kami bertompang kepada tongkat kerana terlalu lama berdiri. Masya Allah. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis dan amalan Nabi SAW, iaitu memperbanyakkan dari ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Ini amalan para sahabat, dan ini tidak lain adalah kerana anjuran dan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan sabda Nabi yang selalu kita dengar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam, siapa yang salat di waktu malam dengan penuh keimanan, yakni keyakinan, dan pengharapan dengan penuh keikhlasan mengharap ganjaran daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka para sahabat memahami kepada maksud itu dengan memperbanyakkan daripada ibadah. Maka salah satu daripada cara mereka menghidupkan malam adalah dengan mendirikan salat dan dibaca dalam salat itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang banyak seperti mana dalam riwayat. Itu yang diriwayatkan secara sahih dari apa yang dihidupkan oleh as-sahabah di malam Ramadan. Ada lagi dalam riwayat menyebutkan tentang bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh as-sahabah. Seperti hadis tadi menunjukkan juga di antara yang diperbanyakkan oleh para as-sahabah untuk menjadikan amalan di dalam Ramadan adalah membaca Al-Quranul Karim. Wa imam mereka yang menghafaz Al-Quran, mereka akan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Adapun yang mereka yang kurang mengetahui ataupun yang tak dapat secara langsung menerima daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi, akan mendatangi kepada para ashabah pada bulan Ramadan untuk mendengar bacaan daripada ashabah. Ini juga diambil daripada amalan baginda Rasulullah SAW yang memang
banyak menghabiskan waktu dalam Ramadan bertadarus Al-Quran dengan Jibril alaihi salam. Seperti mana riwayat disebutkan, ketika mana bulan Ramadan, malaikat Jibril akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada baginda Rasulullah SAW. Karena Jibril yu'ariduni bil Qur'ani fi kulli sanah. Kata baginda Rasulullah, adalah Jibril itu sentiasa menyimak bacaan aku dengan Quran pada setiap tahun, khususnya pada bulan Ramadan. Akan tetapi Jibril pada tahun ini, kata Nabi, datang kepada aku 2 kali. Biasanya sehari sekali datang, Nabi akan bertadarus. Nabi akan membaca dan didengar, disemak oleh Jibril. Pada tahun ini, Jibril datang 2 kali, kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku apabila melihat Jibril datang 2 kali, aku dapat memahami bahawa umurku sudah hampir habis. Maknanya ajalku sudah semakin hampir. Jadi kalau konsep itu yang diambil, bermakna Nabi akan banyak membaca Al-Quran dan bertadarus. Sahabat, begitulah keadaannya bagi mereka yang jauh ataupun yang tak dapat kesempatan untuk menghafal ataupun mengambil Al-Quran, pasti akan datang kepada para ashabah yang menghafaz Al-Quran atau yang mengumpulkan Al-Quran untuk mereka mendengar dan mempelajari Al-Quran. Tapi konsepnya Nabi SAW disebutkan, semakin tua semakin banyak baca Al-Quran. Kan begitu? Kenapa? Sebab disebutkan di awal-awalnya Jibril datang sekali, Nabi baca sekali. Tapi di hujung umur Nabi Jibril datang 2 kali. Bermakna sepatutnya apabila lagi tambah umur kita, bertambah lagi bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Bermakna ajal kita pun semakin hampir. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ini juga merupakan amalan yang dilakukan oleh para as-sahabah mengikut kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di waktu siang, aktiviti para as-sahabah itu tidaklah jauh berbeza dengan kehidupan yang sebelumnya, iaitu tetap meneruskan mencari nafkah. Para ashabah pada waktu ketika mana di siang harinya tetap juga berusaha. Itu adalah merupakan dari rutin yang dilakukan oleh para ashabah. Cuma bezanya adalah mereka menghadapi kepada Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, sehingga mereka selalu berada di waktu siang itu berusaha ketika mana mendapatkan sesuatu nak berkongsi dengan yang lain. Itu adalah sifat para ashabah. Atau kita sebut adalah dengan bersedekah dan juga memberikan bahagian kepada orang yang memerlukan. Sebab itu disebutkan tak banyak riwayat menceritakan tentang pengaduan, kesukaran dan juga daripada kekurangan di dalam Ramadan. Adapun yang berlaku di luar Ramadan selalu ada yang menyebutkan orang-orang yang datang mengadu dalam sebuah kekurangan, meminta bantuan dan pertolongan. Tetapi dalam Ramadan jarang kita mendengar daripada riwayat tentang adanya as-sahabah yang mengadu tentang kekurangan dari kehidupannya. Subhanallah. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan kepemurahan daripada para as-sahabah itu adalah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan mereka sanggup untuk berkongsi lebih lagi berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Oleh kerana itu, kekurangan yang ada sentiasa dipercukupkan oleh sesama mereka, mengambil dari sifat baginda Rasulullah yang disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Adalah Nabi itu adalah yang sangat pemurah, dan bertambah pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Ramadan, bertambah pemurah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahu tentang kehebatan Ramadan, fadilat Ramadan, Nabi juga memperingatkan para sahabat. Ini diingatkan oleh Nabi sebelum Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memberikan kepada orang lain berbuka
walaupun dengan sebiji kurma atau dengan seteguk air, maka baginya ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sebelum Ramadan. Maka difahami oleh kita, pastilah para as-sahabah sudah berusaha dan berebut ketika itu untuk mengambil fadilat ini. Maka oleh kerana itu dalam Ramadan, rata-rata di kalangan hatta kepada ashabus suffah, iaitu mereka yang hidup dalam kesederhanaan, kekurangan, tinggal di dalam masjid baginda Rasulullah SAW, jarang kita mendengar mereka mengandu kelaparan ataupun tidak ada makanan. Kenapa? Kerana pada waktu itu rata-rata di kalangan para ashabah, kepemurahannya itu adalah bertambah-tambah. Dan apa yang kita perlu buat mencontohi kepada para as-sahabah, iaitu memperbanyakkan bersedekah di bulan Ramadan, membangkitkan keprihatinan yang lebih kepada orang lain, untuk memastikan orang lain juga mendapatkan daripada sumber ataupun mampu untuk dapat daripada kehidupan. Maka ini adalah merupakan daripada apa yang perlu untuk kita lakukan, bukannya pembadiran. Para sahabat diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk masak, lebihkan masakan agar dapat untuk dikongsikan dengan jiran tetangga. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, sekiranya kamu masak, lebihkanlah kuahnya, kata baginda Rasulullah, agar kamu dapat untuk mengagihkan dan memberikan kepada jiran-jiranmu, kata baginda Rasulullah SAW. Maka daripada amalan itu, memberitahu kepada kita betapa utamanya untuk kita mengambil berat kepada orang-orang yang lain, khususnya di dalam sumber makanan atau keperluan. Dan para as-sahabah mengambil itu adalah juga sebagai satu kebaktian dan kebaikan yang dilakukan di antara sesama Muslim ataupun dengan jiran-jiran yang lain. Kata baginda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir fayukrim jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan kepada jirannya. Di dalam Ramadan, para as-sahabah memastikan setiap jirannya itu berkecukupan, dan mereka sentiasa berkongsi di antara satu dengan yang lainnya, agar supaya semuanya akan cukup ketika berbuka dan mempunyai makanan ketika mana dalam Ramadan. Ini sifat para as-sahabah. Dan ini juga diwarisi oleh datuk nenek kita dulu, ketika mana selalu ketika menyediakan juadah memikirkan kepada jiran. Maka dulu biasanya lah kita akan berikan kepada jiran makanan atau yang kita masak, kuih yang dibuat. Ini merupakan amalan yang dicontohkan oleh kehidupan generasi yang terbaik, iaitu generasi para ashabah. Wallahu ta'ala alam, sekarang ini apa keadaan kita dan sejauh mana kita dalam Ramadan ini masih ingat kepada jiran. Di zaman ketika mana orang lebih kepada nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Berapa ramai daripada orang yang duduk di satu taman tak kenal kepada jirannya. Pagi keluar kerja, balik, masuk rumah, tutup pintu, selesai. Komunikasi dengan internet ataupun dengan online dan sebagainya. Budaya yang dibawakan dengan penuh keindahan di zaman baginda Rasulullah dan keperhatian para ashabah memastikan tidak ada jirannya iaitu yang ketinggalan di dalam dari keperluan. Itu adalah merupakan daripada perkara yang penting juga yang menentukan akan nilai Ramadan seseorang itu. Apa agaknya nilai Ramadan seseorang? Dia berpuasa, dia juga qiyam di waktu malam, bertarawih dan juga melakukan solat ibadah di waktu malam, sedang jirannya itu dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kekurangan, tak dipedulikan. Adakah akan ada nilai Ramadan itu? Adakah akan bernilai puasa dia?
Adakah qiyamnya di waktu malam itu akan bernilai dan berharga? Mustahil. Kerana hak jiran itu adalah merupakan daripada perkara yang terpenting. Hak jiran itu adalah merupakan perkara yang sangat ditekankan. Sehingga Nabi mengatakan, aku ini kalau datang Jibril kepada aku, di antara pesanan yang pasti akan dipesan oleh Jibril kepada aku adalah perhatikan dan jagalah jiranmu. Tak tinggal pesanan itu. Walaupun yang disampaikan itu daripada Allah yang lain, tapi yang itu akan dipesan. Dan Jibril tak akan pesan kecuali itu adalah merupakan daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam riwayat itu Nabi mengatakan, sehingga aku menyangka kalau nanti aku mati, jiran tu akan mewarisi kepada hartaku. Maksudnya apa? Kerana terlalu banyak pesanan tentang berbuat baik kepada jiran, seolah-olah jiran itu adalah kaum kerabat atau keluarga ahli waris. Seperti itu keutamaannya. So, kalau kita bertanya tentang amalan para sahabat di dalam Ramadan, di waktu siangnya adalah sentiasa memerhati dan mencari daripada mengetahui akan kehidupan kepada para sahabat yang lain, terutamanya jiran-jiran di antara mereka. Untuk apa? Untuk memastikan mereka menunaikan daripada hak-hak daripada jiran, hak-hak ukhuwah Islamiyah, agar apa yang mereka buat daripada ibadah itu akan diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana ibadah itu tidak akan dikira sempurna kalau sekiranya hanya dibuat ibadah ritual tetapi meninggalkan ibadah sosial. Kan kita buat ibadah salat, kita puasa, bagus, ritual, baca Quran, tapi tak peduli kepada yang lain. Orang susah tak dibantu, jiran pun yang dalam keperluan tidak dipedulikan. Maka alangkah bahayanya kesan daripada ibadah kita yang dibimbangi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Nabi SAW ketika mana menyebutkan ittaqil maharim takun a'badan nas, tinggalkan perkara yang haram, jauhkan perkara yang haram, maka kamu akan menjadi hamba yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, dan ridalah apa yang telah pun ditetapkan ketetapannya oleh Allah, pembahagian oleh Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling berkecukupan atau kaya. Wakrim jaraka takun mu'minan, dan berbuat baiklah, muliakanlah jiranmu, maka kamu baru dikira beriman. Dan kasihilah orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu, takun musliman, barulah kamu dikira orang muslim yang sebenar. Wa iyyaka wa kasratud dhahik wa inna kasratud dhahik tumitul qalba. Kemudian Nabi mengatakan, jaga-jaga kamu daripada banyak ketawa, kerana banyak ketawa itu akan mematikan hati. 5 pesanan Nabi SAW. Nak jadi orang yang paling mengabdikan diri, hamba yang sebenar kepada Allah, macam mana kata Nabi, iaitu kamu meninggalkan maksiat. Kita dalam Ramadan ni, kita selalu cerita pasal amalan Nabi SAW, amalan para sahabat. Alhamdulillah, bagus. Untuk apa? Untuk kita contoh, untuk kita tiru. InsyaAllah saya yakin, khususnya yang berada di dalam masjid ini dan mudah-mudahan yang juga menonton secara live, ketika mana kita masuk Ramadan, semangat kita dalam ibadah itu berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Saya yakin begitu. Buktinya, kita langkah kaki kita ringan untuk datang ke masjid untuk berjamaah, dan kita pula menambah lagi amalan-amalan ibadat kita, baik itu ibadah-ibadah sunat, kita solat sunat, kita lebih bertambah pula di waktu malam dengan tarawih dan witir, dan juga kita sanggup bangun di waktu sahur untuk bersahur dan juga solat di waktu malam. Kemudian ringan tangan kita untuk bersedekah. Naam. Dan ini realiti yang biasa kita dapatkan ketika mana masuknya bulan Ramadan. Dan itu kita perlu akui, kerana ruh Ramadan itu yang memang membawa semangat kepada kita untuk menambahkan amal soleh dan amal ibadah. Tapi yang
menjadi problem kepada kita adalah meninggalkan maksiat, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Masih lagi melakukan maksiat, masih lagi melakukan perkara-perkara yang menyebabkan ibadah kita itu terjejas. Nabi SAW ketika mana menyebutkan tentang puasa, Nabi lebih menekankan jangan, jangan dan jangan. Nabi tak mengatakan kalau kamu puasa banyak-banyak solat, banyak-banyak baca Quran. Bukan tak ada, ada tapi jarang. Tapi yang ada, jangan, jangan, jangan. Apabila seorang kamu itu puasa, janganlah wala yarfus, wala yaskhab, wala yajhal. Jangan kamu bercakap keji, jangan kamu menjerit-jerit, jangan kamu buat perbuatan yang jahil. Man lam yada' qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak meninggalkan dari perkataan yang keji dan berbuat perbuatan yang tak baik, maka Allah tak berhajat baginya meninggalkan makan dan minum. Jangan, jangan, jangan. Maksudnya apa? Maksudnya cabaran sebenar Ramadan ini bukannya cabaran susah nak buat ibadah. InsyaAllah ibadah tu ada semangat kita buat, alhamdulillah. Tapi cabarannya sejauh mana kita nak meninggalkan maksiat. Kalau kita raih, kita punya amal banyak yang baik. Tapi kalau kita kata nak pangkah daripada mengumpat, itu belum tentu kita pangkah pada hari itu kita mengumpat. Mungkin raih juga. Gosip, tengok benda-benda yang bukan-bukan di TV, di la ilaha illallah. Para sahabat di dalam Ramadan, di antara yang mereka lakukan adalah memberi fokus meninggalkan daripada perkara-perkara yang laghah. Meninggalkan perkara yang laghah. Ya, sebagai manusia kadang-kadang kita juga ada, ataupun para sahabat juga ada perkara-perkara yang mereka asyik dengan kebunnya, mereka juga asyik juga dengan rehatnya, mereka asyik dengan. Tetapi dalam Ramadan mereka meninggalkan, bukan maksiat, maksiat itu jelas mesti ditinggalkan, dijauhkan perkara yang laghah. Kita tengok dalam doa, apa namanya, dalam doa setelah tarawih, di antara yang kita doa dalam tu, wa anil lagwi mu'ridin. Ya Allah, jadikan kami ini terhadap perkara yang laghah dijauhkan. Kalau perkara laghah pun sepatutnya kita jauhkan, bayangkan apa yang disebutkan maksiat. Sebab tu Nabi SAW kata, ittaqil maharima takun abadan nas. Kalau kamu betul-betul nak tahu kamu tu hamba Allah tidak, bukan dengan banyak ibadat, bukan dengan banyak ibadat, tetapi sejauh mana kamu meninggalkan maksiat. Baru kamu dikira seorang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan kalau kamu nak tahu kamu itu kaya ke atau miskin, ukurannya adalah kamu ridha dengan apa yang telah pun Allah bahagikan. Banyak ni Allah bagi, ridha, terima, cukup, kaya kamu. Tapi bagi banyak, sikit pun tak cukup, banyak pun tak cukup, ini orang miskin. Ini orang miskin. Itu ukurannya. Dan nak tahu kamu itu betul-betul iman kamu, iaitu sejauh mana kamu berbuat baik dan memuliakan kepada jiran. Itu ukurannya. Subhanallah. Kita kata iman. Oh, iman ni kita beriman kepada Allah. Ya. Tapi betul praktikal iman itu yang sebagai kayu ukur bahawa betul kamu imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa bil yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri. Bukti itu semua yang iman tu kamu buat baik kepada jiran, memuliakan kepada jiran. Allah. Bermakna kalau ibadah kamu dahsyat, kalau sekiranya kamu itu bawa begini dan sebagainya, tapi dengan jiran tak baik, diragui keimanan. Seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya kagum dengan perempuan ni. Saya nak cerita kekaguman saya dengan perempuan. Kenapa? Dia ini, ya Rasulullah, tasumu naharaha wa taqumu lailaha. Siang dia puasa selalu, malam dia selalu ibadah kepada Allah. Kagum, hebat Rasulullah. Malu saya, dia orang perempuan. Tapi cuma dia ada sikitlah kekurangan dia, sikit je. Apa dia? Walakin tu'zi jiranaha bilisannya. Tapi dia suka menyakiti jiran dia dengan lisan dia, sikit je. Sahabat ni menyangka itu sikit je. Apa kata Nabi SAW? Mengejut kan?
Tapi mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Tak ada kebaikan baginya. Puasanya tak ada terima. Qiyam dia di waktu malam pun tak ada apa-apa. Tak ada kebaikan bagi dia. Dia masuk ke dalam neraka, kata Nabi SAW. La ilaha illallah. Kita kadang-kadang terlepas pandang perkara-perkara yang kita anggap kecil. Berbuat baikkan jiran, jaga jiran. Kita rasa saya ibadah lebih, solat ni hebat, puasa. Tak ada. Itu bukti kamu iman, kamu kena memuliakan kepada jiran. Dan kalau nak tengok betul kita sebagai seorang Muslim yang sejati, iaitu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Apa dia? Prihatin. Kalau susah, kita rasa kesusahan dia dan kita bantu dia. Tak boleh tengok kepada ada saudara yang susah, yang tu, kecuali kita pasti akan nak berusaha membantunya dan memberi kepada dia apa yang kita ada. Barulah disebut sebagai seorang Muslim yang sebenar. Ini ukuran yang perlu untuk kita ambil perhatian. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat di dalam Ramadan, iaitu mereka di waktu siang khususnya dalam keadaan kesibukan mencari rezeki dan bergaul. Di waktu siangnya aktiviti pasarnya masih lagi hidup, tapi mereka mengambil perhatian untuk menjaga diri mereka jangan melakukan perkara yang lagha ataupun yang melalaikan, apatah lagi maksiat. Yang tu. So kita nak ambil daripada amalan sahabat bukan amalan ibadahnya saja, tetapi apa yang mereka jauhi dan yang mereka jaga sungguh. Kenapa? Kerana sentiasa Nabi mengingatkan apabila kamu puasa, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kerana semua yang dilarang oleh Nabi itu adalah pemusnah kepada puasa seseorang ataupun Ramadan seseorang itu. Maka di siang hari memang jarang kita mendengar apa amalan para sahabat. Amalan utamanya adalah meninggalkan perkara yang larang dan juga maksiat, dan memberikan fokus dengan apa yang mereka cari daripada rezeki. Dan mereka ketika waktu ada kosong, maka akan diisilah mereka itu dengan qiraatul Quran. Dan apabila ada lebih daripada rezeki, mereka akan banyak bersedekah, mencari daripada orang-orang yang memerlukan, khususnya di Madinah. Dan juga mereka pada siang hari itu akan berusaha untuk nak memberikan keluasan atau lebih kepada keluarga mereka ketika berbuka. Kan maknanya kalau batal berbuka, kalau boleh tu lebih sikitlah kepada keluarga. Inilah yang akan diusahakan oleh para sahabat untuk mencari daripada sumber rezeki untuk disediakan untuk keluarganya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang boleh untuk kita sama-sama mengambil perhatian. Dan sedikit pesanan khususnya ketika nak masuk kepada 10 yang terakhir ini, ya, untuk kita juga mengambil daripada amalan Nabi dan para sahabat di 10 yang terakhir. Apa dia? Iaitu Nabi beriktikaf 10 hari. Baik, mungkin kalaupun pada tahun yang kita hadapi dengan cabaran wabak dan COVID ini, maka di sana adalah sedikit daripada kesukaran ataupun halangan yang berlaku, yang saya dipahamkan masjid tetap ada peluang untuk beriktikaf. Tapi mungkin ada SOP-nya, prosedurnya yang mungkin akan kita rasa agak berat. Tapi jangan meninggalkan ruh iktikaf itu. Apa dia maksudnya? Iktikaf itu walaupun maksudnya adalah al-maksud fil masjid, menetap di masjid, itu duduk di masjid, tetapi tujuannya, objektifnya adalah untuk fokus ibadah dan memberikan waktu kepada Allah SWT. Itu maksud iktikaf. Bermakna kalaupun kita tak dapat iktikaf masjid, tapi di mana pun kita berada, khususnya di rumah, kita banyakkan waktu kita fokus untuk ibadah kepada Allah. Bermakna kalau kita kata kita kat rumah pun,
Kita sediakan satu tempat, atau kalau ada bilik kosong dalam bilik itu, kita banyak akan habiskan masa kita di situ. Banyak habiskan masa itu buat apa? Salat, baca Quran, zikir, selawat, doa. Kalau tak ada apa-apa keperluan, banyak akan duduk kat situ. Sekejap lagi bangun solat, kejap lagi, asalkan jangan yang penting jangan waktu yang haram lah. Tapi maknanya dihabiskan dengan baca Quran dan sebagainya. Nanti ada keperluan yang mendesak, pergi tandas, baru pergi bangun. Kalau sekiranya orang perempuan kena pergi nak sediakan makanan, baru bangun. Tapi habis daripada tu, banyak habiskan waktu kat situ. Seperti iktikaf. Kenapa? Kalau ada begitu amalan kita, bermakna kita sudah memberikan waktu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada ibadah. Tapi kalau kita tetap macam biasa je, tak ada nak berusaha berbuat demikian, maka kita akan melalui cabaran. Tarikan-tarikan duniawi, khususnya di akhir-akhir ini, adalah lebih kuat daripada yang di awal. Jadi kenapa Nabi SAW ajarkan kita untuk kita beriktikaf dan juga memberikan kesungguhan pada 10 yang terakhir? Yang pertama adalah kerana 10 yang terakhir itu adalah merupakan daripada peluang terakhir. Dan setiap sesuatu itu yang menentukannya adalah khawatimuha, pengakhirannya. Itu yang menentukan semua sekali. Macam umur kita lah. Kalau kita dapat husnul khatimah, insya-Allah seluruh yang kita buat sebelum ni jadi baik semua. Penutup itu penentu. Maka kalau 10 yang terakhir ni terbaik, insya-Allah yang sebelum ni walaupun ada kekurangan, walaupun ada kesilapan, insya-Allah jadi baik semua. Itu pertama. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kita sungguh-sungguh pada 10 yang terakhir. Yang kedua, kerana di dalam 10 yang terakhir itu ada Lailatul Qadar. Yang itulah cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah memberikan fokus untuk banyak waktu kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amal soleh. Dan yang ketiganya, kenapa Nabi SAW ajarkan kita untuk kita sungguh-sungguh di 10 yang terakhir? Kerana Nabi tahu bahawa 10 yang terakhir, tarikan dunia, tarikan raya, itu semakin kuat. Dan kalau kamu tak memfokuskan betul-betul dan memberikan waktu kepada Allah, maka kamu akan hanyut ketika itu dengan tarikan-tarikan ini. Jadi mudah-mudahan kita mengambil peluang itu untuk kita juga mengambil daripada contoh ini agar kita berjaya di dalam Ramadan. Kerana kejayaan Ramadan ini juga penentu kepada kita untuk kita mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah, diampuni dosa-dosa kita dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, memberkati kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh beribadah. Dan ya Allah, jadikanlah kami ini Kau sentiasa gerakkan untuk melakukan ibadah, gerakkan kami untuk melakukan kebaikan. Bantulah kami ya Allah untuk sentiasa berzikir, bersyukur, melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu ya Allah. Terimalah puasa kami yang telah lalu, perbaikilah untuk yang akan datang sehingga akan bertambah baik dan diterima dan diredai olehmu ya Allah, menjadi sebab untuk membuka daripada syurga, pintu syurga Ar-Rayyan untuk kami masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang menghidupkan malam seperti mana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para as-sahabah. Dan ya Allah, sebagaimana kami ingin untuk mengikuti dan juga ingin untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para as-sahabah, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah nanti di mahsyar dan juga dalam syurga, untuk kami sama-sama dapat bersama dengan mereka di sana nanti. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdausi ya rajwana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita nak selesai masalah COVID ni? Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak confirm. Mungkin orang yang berkait terlibat dengan nak menyelesaikan masalah COVID ni, mungkin diri kita sendiri tak ada takwa. Maka bila mana tak ada takwa, buat masa apa yang ada ni, Allah tak tunjuk jalan keluar. Wa may yattaqillah, siapa sahaja, siapa sahaja